share lah sikit Anas, macam mana boleh terpaut dengan quantum meter. Boleh. InsyaAllah. Silakan Anas. Okay, Assalamualaikum. Okay. Terima kasih kepada kita punya moderator. Okay. Gila Huda. Okay. Tak kenal lah Tuan Anas. Okay, tengok komen. Sorry. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir untuk pagi ini. Saya pun nasib baik Huda call. Okay. So sebab semalam saya pun agak lewat balik lah sebab habis tarawih tu kita orang pergi badminton. So sampai pukul 3 pagi lah kita orang lepak lah. Saya lah gigi muda kan, biasalah macam tu lah. Okay. So sebab sikit saya perkenalkan diri saya. So far saya memang tak prepare slide untuk hari ni sebab soal dekat tajuk dia pun adalah anda tanya saya jawab kan. So and then saya memang tak prepare slide lah untuk today. Cuma mungkin boleh perkenalkan diri ataupun melalui media sosial saya lah. So saya ni lebih dikenali di Facebook sebagai Anas CK ataupun Anas Cik Kamaluddin lah. Okay. Anas Cik Kamaluddin. Okay. So apa lagi? So macam mana saya ni bermula di quantum metal. Saya bermula di quantum metal pada bulan puasa tahun lepas. So tengok dia cikgu Aliza. Okey. So saya bermula pada tahun 2022. Okey. Ikutkan orang dah invite tu lah lama. Tapi biasalah. Okey. Manusia ni terlalu alpa kan. Dia terlalu leka dan tak ambil pengetahuan, tak ambil kelebihan yang orang nak cerita tu. Kita selalu mencari benda yang tak baik kan. Okey. So saya bermula pada, tak silap saya, pada tarikh penghujung puasa. Okey. Di mana yang sebelum ni, okey, actually sebelum ni saya cerita sikit pengalaman saya dalam bidang kewangan. Okey, saya mendidik orang. Okey, so macam video saya sebelum ni banyak viral di media sosial berkenaan tentang kewangan. Okey, terutamanya adalah berkenaan tentang ASP financing, cara nak kumpul deposit rumah, cara nak kahwin kan, nak kumpul duit kahwin dan sebagainya. Cara nak retirement dengan selesa. Itu antara video-video saya yang viral di media sosial kan. Okay. So sebelum ni saya terlibat dalam industri kewangan iaitu takaful, unit trust, pengurusan harta pusaka Islam dan sebagainya lah. Okay. And then saya tak nafikan bidang kewangan sebelum ni memang bagi pendapatan dan boleh jana pendapatan yang lumayan. Cuma dekat quantum metal ni dia lebih luar biasa. Dia lebih santai, dia lebih relax, dia lebih tak menekan anda, okey, dan dia pula bisnes yang tak diganggu oleh orang. Kecuali pagi ni lah kan. Udah saya. Hai. Okey. So saya punya suara jelas tak? Alhamdulillah jelas Tuan Anas. Okey, sebab gambar pun nampak dengan baik. Okey. So okey. Kemudian okey, sebelum ni saya dalam takaful, okey, dalam industri takaful dan juga unit trust ni dan sebagainya lah. Okey. Saya ada tim ya, tapi taklah ramai, dalam 30 ke 50 orang lah ada tim di dalam industri kewangan. Okey. So yang salah seorang kenapa yang saya berterlibat ni, salah seorang tim saya ni, okey, dia invite saya, salah seorang kiranya konsultan di bawah saya lah, dia invite saya. Okey. So pada permulaan masa tu dua-dua masih aktif takaful lah. Dua-dua masih aktif takaful. Okey. Takaful.
And then dia invite saya. Waktu tu income saya pun time PKP. PKP kan orang ramai orang yang mengalami masalah kewangan, tapi saya sendiri alhamdulillah time PKP itu saya dapat beli rumah, saya dapat keluarkan kereta. Okey. So bagi saya adalah satu perjalanan yang sangat cantik lah, yang bagus lah time tu. Okay, time tu pula, okay, saya di-invite oleh konsultan saya sendiri time tu. Okay. Dia kerja dia hantar link kat saya kan. Dia hantar link, dia hantar link untuk Zoom recording. Okay. Okay, so bila dia hantar link Zoom recording, saya pun jenis yang yalah, kita as a leadership sebelum ni. Jadi bila link tu hantar, macam kita ignore lah. Kita cakap boleh tak jangan kacau saya. Kita boleh tak jangan kacau saya, duk hantar link ni kan. Asyik duk hantar link kan. Kita tak tahu benda apa duk hantar link kan. Tapi baguslah. So okay, dia last kali dia cakap macam ni. Ayat dia cakap macam ni lah. Saya lah permulaan saya cakap macam ni. Saya kata boleh tak jangan ganggu saya, okay? Sebab saya pun dah make money dalam this industry. Saya cakap dia. So saya fokus on kerjaya saya saja. Saya cakap betul lah. Okay. Tapi yang si penghantar ni dia masih lagi apa? Tak berputus asa. Dia tak berputus asa. And then dia keep hantar. Dia hantar lagi. Cuma dia ada satu deal dengan saya lah. Okay. Dia bagi macam ni. Dia kata, Cik Anas, okay, macam mana pun saya nak Cik Anas join dengan saya. Dia cakap betul. Kan? Dia kata, saya cakap, so kena buktikan sesuatu lah kat saya. Dia pun pandai. Dia kata macam ni lah. Bagi masa dekat diri dia untuk tempoh 4 bulan. And then 4 bulan ya dia cakap? 4 bulan. Dahsyat Tempoh masa dekat dia. And then alhamdulillah, lepas pada tu saya pun relax lah buat kerja. Tak apalah. Dia cakap kalau income saya boleh beat income Anas dalam industri tu, okay, Anas kena join saya, dia cakap. Berani dia kan? Mentang lah dia psikologi in PhD kan. Okay. Okay. So apa, saya pun okey lah. Saya pun jenis yang orang cakap yang malas nak proses panjang. Okay, dia pun argue dengan Cik Eva Natasha. Okey. Dekat mana dia dah hilang lah. Okey. Okey. So lepas dia cakap tu, Cik Anas cakap apa ni, okey je. Dia pun argue lah. Okey, saya argue benda tu. And then dia bagi masa kat saya, okey, lebih kurang 4 bulan. Okey. Tetapi lah, saya pun relax lah buat kerja saya dan sebagainya. Okey. And then dalam masa 4 bulan tu, okey, tak sampai 4 bulan, bulan yang ketiga, dia pun hantar dia punya statement gaji dia dekat saya. Kan? Dia gaji kat saya. Saya ni jenis mata duitan kan. Mata duitan. Okey. Bila mata duitan nampak pula duit banyak. Apa hal ni dia? Dia boleh beli aku pula dah. So income dia tu melebihi pendapatan saya yang saya dah usahakan lebih pada time tu lah 5 tahun ke atas lah kan. Masa tu income dia dah 5 angka kan? Puluhan ribu lah. Time tu income dia puluhan ribu. Saya tak naklah cakap income yang berapa, tapi puluhan ribu lah. Masa tu dealer ke Didi dah dia? Masa tu baru dealer developer, Didi. Didi lah. Okay. Didi, sorry, dealer. Dealer lagi Dealer ke? Dahsyat. Dealer pun dah 5 angka. Sorry, Didi kot. Didi. Didi. Kan, saya pun dah lupa. Asalnya Didi kot. Nak kena scroll balik WhatsApp lah. So, and then bila dia hantar tu, statement dia tu memang agak teruja bagi saya. Okay. Kita sebelum ni income
Yalah sebelum ni dalam takaful income tak mencecah 5 figure, tapi masuk dalam industri ini income dia tu bagi saya agak luar biasa. Okey. Jadi saya pun cakap okey dah kita janji. Okey dah saya pun janjilah dengan yang si hantar ni. Kemudian saya pun okey deal lah akak. Okey. So disebabkan income akak dah beat saya, okey. Boleh tak hantar semua maklumat untuk saya buat research dan juga saya nak buat study. Okey. So hantarlah saya hantar semua apa yang saya nak tahu dia. So dia pun hantarlah WhatsApp masuk banyak kan. Kan banyak setengah orang bila kita hantar info dia tak baca tau, dia tak study. Okey. So tapi macam saya saya nak run business ni. Okey. Sebab saya ada follower di Facebook, saya ada follower di Instagram, di TikTok, di Telegram saya sendiri, di channel Telegram saya sendiri. So jadi benda ni bila saya nak buat sesuatu, saya nak pastikan benda ni betul-betul genuine, benda ni betul-betul legal supaya apa? Supaya kerjaya saya di masa depan ni tak orang cakap macam mana tak menyebabkan saya punya reputasi ni tak tercalar. Jadi saya pun saya buat research secara saya lah kan. Sendiri, okey. Sekejap ada. Okey. So, bila saya buat research tu, saya ambil masa lebih kurang sehari semalam. Memang saya tak tidur. Okey. Memang saya tak tidur. Memang saya fokus betul-betul study and then siap buka YouTube, okey. Dekat TV, buka YouTube dekat TV yang gunakan Android TV tu. Okey. And then saya buka lah video-video yang dekat YouTube pun ada, video yang akak ni hantar pun ada. And then saya study, saya buat pengiraan. And then saya tengok, benda ni bagus gila. Kan? Saya kata, bagus sangat tahu benda ni. Saya cakap, benda ni bagus gila dan boleh buat income. Boleh generate income. Okay, tapi saya tak pastilah income tu boleh generate berapa. Tapi bila si yang hantar kat saya ni, saya tengok income dia agak luar biasa. Saya pun mesti boleh dapat lebih dari ni. So, tak ada suara? Ada, saya dengar. Ada mungkin. Boleh tekan dial in tuan. Jadi Tuan Anas, bila dah ada buat due diligence tu, boleh tak sementara dekat sini sebab ada yang join kita pada pagi ni, baru join dekat sini. So mungkin boleh ceritakan sedikit basically berkaitan dengan company and juga produk. Boleh tak? Okay. So, bila saya buat due diligence tu, saya buat secara sendirilah. Saya study. Dia senang je. Nak paling mudah ni, okay? Paling mudah ni kita nak tengok kita punya kita punya ketelusan syarikat ni, okay? Kita masuklah website, okay, dekat BNM, Bank Negara Malaysia, bnm.alertlist. Okay. So alert list ni dia akan inform. Tak silap saya lah, saya pun dah lupa. Dekat Google je kan Tuan Anas? Ya, betul. Jadi BNM alert list ni dia akan inform kalau company ni adalah scam company. Jadi kalau content mentor ni tak ada dekat dalam tu, alhamdulillah kita boleh run this business. Sebab content mentor ni bukan company baru, dia dah establish, okay, sejak tahun 2012 lagi. Betul. Sudah pada 10 tahun, okey. Cuma, okey, sebelum ni dia buat bisnes, okey, dia run this goal ni adalah secara business to business. Maksudnya dia berurus niaga dengan pihak corporate saja, iaitu pihak perbankan, koperasi, badan kerajaan dan juga peniaga. Okey. Okey, Tuan. Saya nak tanya sikit sebab bila Tuan Anas kata tadi kita boleh check dekat BNM alert list kan. Selalunya bila kita check dekat situ, kalau yang ada alert lah, yang ada masalah dekat situ, sebenarnya dari segi apa sebenarnya? Company-company yang bermasalah. Dari segi masalah ni dari segi yang tak ada reporting, macam contoh AMLA, okey. Lepas tu syarikat yang tak berdaftar dengan Suruhanjaya Security, okey. Lepas tu syarikat bagi pelaburan kan yang berdaftar dengan OC.
syarikat yang tidak patuh syariah, okey, dia claim diri dia patuh syariah tapi tak patuh syariah, okey. Lepas tu dia menawarkan pulangan yang mana Return, ada return return lah. return yang tidak yang meragukan, okey. Lepas tu syarikat yang tidak kukuh, okey, dan syarikat Maksudnya yang kat sini quantum matter ni dia ada lah semua tu kan? Alhamdulillah memang quantum matter ni melengkapi dan menyeluruhlah dari segi syariah dia, dari segi produk dia, dari segi pulangan dia, okey. Sebab dekat sini Yang quantum patuh matter syariah tu macam mana Tuan Anas? macam mana? Untuk quantum matter bagi sepatu syariah ni kita ada apa? Okey, untuk produk quantum matter kita ada 3 panel syariah, okey. Yang pertama adalah Isra Consultancy. Okey, Isra ni adalah satu syarikat yang mana dia sebagai international research, okey, di mana setiap negara luar ni, okey, menggunakan khidmat dia. Kenapa dia orang nak dapatkan Isra ni? Sebab Isra ni adalah salah satunya anak syarikat yang dilantik oleh Bank Negara Malaysia. Okey. Anak syarikat yang dilantik oleh Bank Negara Malaysia. Ya, selalu sebenarnya saya dengar kalau dalam bidang takaful bawa Isra lah. Betul tak Tuan Anas? Ya, betul. Bawa Isra Consulting. Okey. So alhamdulillah kita dapat pengiktirafan daripada Isra, okey. Yang kedua kita juga dapat pengiktirafan daripada Tawafuq Consulting. Okey. So Tawafuq Consulting ni pernah dapat macam-macam award, di antaranya Global Islamic Final Award. Dia pun adalah international research juga, okey. Di mana saya pun ada buat satu investment sebelum saya terlibat dengan QM ni, saya buat itu private equity dan juga private placement, okey. Di mana ni adalah high network client, yang mana kalau nak invest dalam ni, okey. Sorry, moderator kena kurangkan sikit kot instruksi Tuan ni. Okey. So saya buat private placement, private equity yang mana adalah high network client, di mana bila dia orang nak invest, high end client ni nak invest minimum kena 300,000. Okey. Jadi salah satu cert yang dia pakai, okey, adalah Tawafuq Consulting. Jadi bila dia pakai Tawafuq Consulting, saya lebih yakinlah. Sebab apa? Sebab salah satu, bukan ada satu company lah, 3 company yang saya buat sebelum ni pun pakai cert yang sama. Jadi benda ni lebih meyakinkan saya lah. Okey. Dan yang ketiga, okey, disebabkan quantum matter ni bukan sahaja di pasaran Malaysia, okey, dia dah masuk melebihi 12 buah negara di seluruh ASEAN, okey. Dan kita juga dapat pengiktirafan daripada Rakaba. Rakaba adalah satu badan research di US, okey, di mana di US, dan kita dapat pengiktirafan untuk setiap 3 produk tadi. Jadi kita ada 3 panel syariah yang audit ataupun yang endorse, okey, bahawa kita ni legal dan patuh syariah, dan emas kita ni betul-betul wujud di dalam tabung simpanan Bring Singapura. Maksudnya dengan pembelian, even kita beli RM10, okey, dan simpanan kita ni terletak di Bring, so benda ni yang mengesahkan, yang endorse benda ni, yang audit benda ni adalah 3 pihak panel syariah tadi. So alhamdulillah, okey. So benda ni memang wujud, dan kalau tak wujud, macam mana dapat syariah daripada 3 produk tadi, daripada 3 company tadi. Okey. Itu berkenaan tentang syariah. Mudah dapatkan patuh syariah ni, betul tak Tuan Anas? Ya, betul. Sangat susah. Okey, dia kena menjalani satu proses audit lah, satu proses endorsement, okey. And then yang bagikan pengesahan ni, lepas tu pula kita juga ada sekarang ni, kita ada penasihat syariah sendiri, iaitu Tan Sri Sheikh Ghazali. Kita ada 2 penasihat syariah kita, okey, yang mana yang mengesahkan dan menasihati, okey, setiap perjalanan quantum matter ni. So kita ada Tan Sri Sheikh Ghazali, dan satu lagi
Tuan Sri Samelia Samakonda, betul tak? Saya pun lupa nama dia. Lebih kurang itulah. Okey. Saya tengah buka cari nama. Betul ada dua yang ni. Yang terbarulah yang tu. Okey. So okey, ada lagi soalan nak tanya? Untuk patuh syariah tu sebenarnya untuk syarikat mendapatkan patuh syariah tu perlu ada apa syarat-syarat dia sebenarnya Tuan Anas? Okey, syarat-syarat macam dari segi patuh syariah ni, okey, benda ni mestilah berpandukan syarak lah. Okey, maksudnya kita beli emas, okey, kita beli emas fizikal, tetapi cara pembelian kita ni secara digital. Kan? Di mana emas kita, okey, dari segi syariah, okey, kebanyakan orang tak faham, okey, dari segi benda ni sangat simple sebenarnya. Cuma yang mengurau-uraukan ni adalah kompetitor. Kompetitor ni biasalah, okey. Kompetitor dan juga apa orang panggil apa? Golongan yang tidak mendalami ilmu ni, okey. Dia banyaklah bagi spekulasi yang menyebabkan orang ni was-was dengan quantum metal. Okey, saya cerita sikit. Okey, dari segi akad muamalat syariah ni, okey. Dari segi akad muamalat syariah ni dalam platform pembelian emas secara digital ni, okey. So bila kita buat pembelian hari ini, saat ini, pada tarikh hari ini, pada masa hari ini, okey, kita mesti dapat harga yang sama, harga yang terkini, okey. Dia tak boleh delay harga tu esok ataupun harga tu lusa. Mesti dalam kaedah syariah dia panggil sebagai spot trading, okey. Spot trading ni maksudnya okey, spot trading. Ni dari segi muamalat syariah. Itu dari segi kaedah yang pertama, okey. Dan yang kedua, okey, mesti wujud fizikal tersebut, okey. Emas tu sorry, yang kedua adalah mesti ada pengesahan, okey. Contoh ada sijil dia, ada sertifikat dia, okey. Yang mana dekat quantum metal kalau kita beli je hari ni, okey, terus boleh print kita punya sijil. Bukan print sijil tu kosong, print sijil tu mesti wujud, okey. Di mana bila kita buat pembelian saja, okey, even RM10 sekalipun, emas tu mesti wujud. Dan setiap pembelian emas kita, walaupun kita beli emas fizikal tadi secara digital, okey, dari segi endorsement yang dia buat ni mestilah bersandarkan fizikal dan benda ni memang 100% wujud di dalam peti besi Bring Singapura. Okey, dia macam ni. Okey, dalam pemilikan emas 1 kilo macam ni lah, dalam 1 kilo macam ni, okey. 1 kilo ni, 1 kilo lah contoh. Okey. Dalam pemilikan 1 kilo ni, okey, dia kenapa dia boleh dipecahkan? Amount tu dikecil-kecilkan serendah RM10, okey, sebab amount tu dah digitalkan. Maksudnya, okey, dan pada maksudnya pemilikan 1 kilo ni dia akan ada ramai pemilik, di mana, okey, dalam 1 kilo ni ada banyak orang lah, ada banyak orang, di mana contoh saya beli RM10, adalah hak milik saya, ujung ni sikit. Contoh, Huda beli RM150,000, mungkin ada separuh, okey. Contoh lagi, siapa lagi yang beli dalam ni? Siapa lagi? Contoh lagi, siapa dari dalam ni? Abdul Rashid. Saya Wan Samudin. Ya. Ada soalan? Okey, boleh teruskan dulu. Tuan Anas, nanti saya baca. Okey. So dalam pemilikan 1 kilo ni akan ada ramai pemilik lah. Jadi bila cukup 1 kilo ni, bila cukup dalam sistem dah orang beli, okey, dia akan simpan di dalam peti Bring Singapura tadi. Okey. Saya tak pernah pergi melawat dekat sana, tapi saya pernah tengok real life, okey, di mana Tuan Haji Sahar, okey, dia berkongsi video tu, okey, dengan saya. Tapi dia bagi tunjuk saya lah, dia tunjuk dekat WhatsApp dia. Ada dekat ni di mana dia dapat lawatan, okey, dia dapat invitation untuk pergi ke sana. Jadi saya pun tengoklah video tu, dia tunjuk dekat saya. Jadi bila cukup 1 kilo dia akan lock dalam peti besi Bring Singapura tadi tu. Kan? Itu sebab sikit dari segi muamalat syariah di platform quantum metal ni.
Itulah tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana nak dapatkan patuh syariah ni bukan mudah. Jadi sebenarnya ini adalah urus niaga jual beli emas, tetapi kita hanya menggunakan digital lah Tuan Anas, betul tak? Kita pembelian Mudah cara. secara digital, di mana bersandarkan 100% fizikal emas. Ini kalau kena faham di mana kita nak buat pengeluaran tu bila-bila masa sahaja. So tak salah benda ni. Bagi saya benda ni lebih selamat berbanding orang yang simpan emas secara fizikal. Saya tak cakap fizikal tak bagus. Bagus. Cuma bila kita dalam keadaan zaman yang sudah digital ni, lebih baik kita simpan emas macam kita simpan duit dekat bank. Betul tak? Hari ni orang tak simpan duit 1 juta dekat rumah. Betul? Kalau terbakar 1 juta, habis. Menangis. Kalau kena rompak pun menangis. Kalau banjir datang pun hanyut duit tu. So begitu juga dengan simpanan emas secara digital ni. Di mana kita ada tabung simpanan dia. Di mana diinsurankan by Lloyd of London 100%. Tetapi hari ni kita simpan duit di bank dekat Brink. Chris, kita simpan duit dekat PIDM. PIDM tak dah. Kita simpan duit dalam bank. So PIDM hanyalah cover kita lebih kurang 250% saja. So 25% saja. 25% saja. Means kalau kita ada simpanan sebanyak 1 juta, dia hanya akan cover sebanyak 250,000 sahaja. Another 750,000 tu akan hilang. Contohnya berlaku bank run. Bank run macam di US sekarang ni, so tak mustahil. Sebab US ni antara negara yang terbesar dan bank yang kedua terbesar terjadinya bank run. Maksudnya depositor ni keluarkan cash money dia orang daripada bank tersebut, menyebabkan berlaku bankruptcy dekat bank tersebut. Jadi menyebabkan ramai pelabur keluar, dan bank tu terpaksa ditutup lah. Itu di US. Apa kata kalau berlaku di Malaysia? Tapi benda ni bukan saya nak takut-takutkan, tapi tak mustahil benda ni boleh terjadi di bank Malaysia, iaitu bank run. Sebab apa? Dalam keadaan sekarang ni ekonomi yang semakin mencabar, ramai yang tertekan, kemungkinan disebabkan berlaku inflasi, berlaku peningkatan harga barang, selalunya inflation lah. Bila berlaku inflasi ni yang tinggi, menyebabkan pelabur rasa tak nak simpan cash, dia akan simpan dalam bentuk komoditi, iaitu emas, perak, logam dan sebagainya. So setakat sekarang. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas sedikit berkaitan dengan syarikat untuk awal ni, yang sebab ada di kalangan kita yang belum lagi tahu berkenaan dengan syarikat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesi pagi ini adalah berkenaan dengan anda tanya, saya jawab. Bukan saya, speaker jawab. Jadi tuan-puan boleh ajukan soalan di ruangan chat sambil-sambil Tuan Anas berkongsi dengan kita dekat sini. Tuan Anas, kita ada pertanyaan dekat sini daripada Puan Marsita. Kalau kita nak buat akaun untuk anak, better buatkan akaun untuk dia ke atau kita simpan ke akaun kita? So cadangan saya, boleh buka akaun anak, Kemudian duit anak tadi kita beli, kalau cukup dah kita buka akaun, dia akan jadi akaun bersama. Yang ni kena submit manual, hantar kepada email kepada care.qbeb tu, ataupun boleh live chat dekat website QBEB. So bila dah buka akaun anak, so bila duit anak tu dah cukup 1,500, ataupun kalau you all ada duit tu dalam tabung haji ke, dalam ASB ke, dalam SSPN ke, so transfer saja masuk ke dalam akaun anak, Tapi saranan saya kalau boleh beli akaun tersebut, belikan akaun GAE, Beli terus akaun GAE, jangan simpan GSA saja, beli akaun GAE terus, rugi. Kalau anda rugi kalau anda
Rugi kalau anda tak gandakan aset anda dalam akaun GAE. Okey. So bila dah untung daripada akaun GAE tersebut, okey, baru pindahkan masuk transfer semula ke dalam akaun GSA anak. So cara ni lebih cepat untuk profit akaun anak-anak tadi. Ini cara saya lah. So saya tak tahulah kalau di luar sana ada cara yang lebih advance, tapi saya rasa cara saya ni adalah yang lebih cantik lah kan. Sebab apa? Sebab kalau Mungkin boleh dipertimbangkanlah cadangan Tuan Anas ni kan. Betul. Beli je guna akaun kita, akaun GA tu, nanti dah untung transfer masuk dalam akaun GSA anak balik. So cepatlah sikit. Bila anak dah habis study, at least dia dah ada duit. Dia nak kumpul duit kahwin ke, dia nak kumpul dia nak kumpul beli rumah ke, dia nak ikut suka dia lah kan. At least kita boleh kumpul 50,000 pun lagi cantik lah kan. Alright, so soalan seterusnya Tuan Anas. Puan Misha bertanya, apa poin penting pada yang bertanya tentang simpanan emas digital ni sebelum kita nak share link macam yang Encik Anas kenalkan masa mula-mula nak join? So macam saya ni mungkin saya lebih sebab saya buat research, okey. Tapi untuk golongan marhan ni, untuk golongan rakyat marhan ni, okey. Bagi saya, okey, kita kalau boleh kita ajak dulu. Okey. Kita ajak ni dengan cara yang santai, okey. Tak perlu hantar dekat dia information yang terlalu banyak sebab dia pun pening. Kalau dia nak tengok, kita terus hantar information dekat dia, kita hantar video-video dan sebagainya, okey, menyebabkan dia pening kepala. So kalau dia ni adalah kawan kita, okey, so bagi dia, okey, macam saya cakap, saya ada satu platform, okey, yang sangat bagus, okey. So kalau benda ni kalau hang tak buat, aku rasa sangat bersalah. Okey. So sebab aku dah buat benda ni, aku dah run benda ni sangat bagus untuk diri aku. So aku rasa bersalah kalau aku tak invite untuk hang. Sebab hang adalah kawan aku yang baik. Kawan baik akulah. Okey. So hang percaya kepada aku bagi link dekat hang, hang register dulu, nanti aku invite hang masuk dalam grup, kita study sama-sama. Tak faham, kita boleh masuk kelas Zoom. Okey. Nanti dah dia dah register, okey, baru kita bagi information dekat dia untuk dia study dan juga buat research diri dia sendiri. Saya buat macam tu. Okey, saya akan register dia link tersebut, and then baru saya akan bagi information yang lain. Selagi mana dia tak register, memang saya tak akan bagi apa pun kecuali link dan juga cara nak register saja. Itu cara saya lah. Okey. Oh, kering tekak. Quantum public. Okey. Jadi saya ada lagi soalan tak dekat dalam ni? Ada lagi Tuan Anas. Sekejap saya baca. Okey, soalan dari Puan Azrin ni, kenapa emas fizikal yang hendak dibeli dalam quantum meter ada had dan ambil masa beberapa hari untuk restock dan tidak menggambarkan seperti bisnes emas sedangkan bisnes QM adalah worldwide? Saya ingat pada hujung minggu ni kot maksud dia. Okey. So untuk Sabtu dan juga Ahad, okey, stok kita punya stok kita terhad kepada 2 kilo sahaja. Okey. Jadi kalau kita buat pembelian, okey, maksudnya bukan kita lah, kalau satu Malaysia ni, satu dunia ni yang mana ada akaun yang mana ada ahli lebih kurang 400 orang termasuk dengan koperasi dan sebagainya. So kita terhad, koperasi tak termasuklah, itu dia orang punya lain. Macam kita ni yang register dengan direct, okey, affiliate sebagai affiliate program ni, di mana kita terhad kepada untuk weekend terhad kepada 2 kilo sahaja. Maksudnya bila cukup pembelian 2 kilo, pihak kami akan stop. Sebab apa? Dia dah habis lah 2 kilo. Jadi dekat sini menunjukkan kita ni benar-benar ikut syariah, di mana kita ni benar-benar wujud emas fizikal kita. Kalau tak wujud, okey, hari Sabtu Datuk sendiri pun boleh open je sampai tak ada limit. Tapi
Kalau untuk satu dan ahad, okey, limit kita terhad pada 2 kilo sahaja. Okey. Tetapi untuk hari Isnin, weekdays lah, untuk weekdays, Isnin sampai Jumaat unlimited. Maksudnya emas kita ni boleh beli, tak ada limit lah. Ini untuk hari Isnin dan juga hari sampailah hari Jumaat. Okey. So menjawab soalan tu InsyaAllah. Menjawab kot Tuan Azrin. Okey. Tuan Muhammad Raid ada bertanyakan dekat sini, Tuan Nas, confirm ke kalau join QM ni untung sentiasa? Siapa yang cakap ni? Okey. So dia macam ni. So tapi kalau ikut beli emas ni, okey, kita faham, okey, mak kita, nenek kita sebelum ni beli emas ni, memang emas ni tak merugikan lah. Memang confirm untung tu memang betul juga jawapan dia. Okey. Cuma kita kena tengok apa produk yang kita beli, okey, dan kita kena memahami setiap produk yang kita beli tu. Sebab apa? Dalam platform emas QM ni dia ada penurunan dan juga kenaikan harga emas. Kalau emas tengah naik, kita jual, you akan untung lah. Tapi kalau you beli, okey, kemudian harga emas jatuh, you pun jual, memang you akan rugi. So rugi dia, sebab itulah kalau boleh jangan scam diri sendiri. Okey, so sebab tu bila nak melabur paling penting adalah ilmu. So masuk dalam jadi ahli dalam platform Quantamental ni, dalam platform QM ni, okey. Kemudian rujuk study dengan you all punya referral anda. Kalau referral tak pandai, tanya dia referral dia, dealer dia siapa. Jangan cari saya. Dari saya semua mampus saya. Kan? Sebab dalam ni ramai lagi. Okey, you all cari direct referral anda, okey. Kemudian minta dia guide anda. Okey. Kalau dia pun tak pandai, okey, masuk kelas Zoom. Setiap minggu kita ada buat kelas Zoom, masuk dan terus belajar. Okey. Kemudian dalam masa yang sama buat research secara sendiri-sendiri. Okey. Kita ada e-book, okey, kita ada video dekat TikTok, kita ada pelbagai information. Okey. Bantu di Telegram. Telegram kata. Cuma benda ni atas diri anda lah. You nak ilmu, you kena mencari, bukan orang yang mencari kita. You kena faham nak ilmu, kita kena mencari guru. Okey, bukan guru ni, sebab guru ni anak murid banyak. Kan? Bila guru anak murid banyak, dia tak boleh pergi ke setiap anak murid dia, tuan faham tak produk ni? Okey, tuan faham tak produk GE? Mati guru tu. Kan? Dia pun mungkin tak ada sempat nak makan. Sebab apa? Terlalu banyak nak kena mendidik. Tapi kalau you all mencari, sebab macam saya sendiri guna konsep, okey, saya akan bantu siapa yang nak dibantu. Maksudnya saya akan bantu orang yang laju. Okey, sebab okey, kita kena faham dalam rekrutmen ni, dalam nak jadi kita nak jadi top performer ni, okey, kita akan dalam bidang sales ni lah, okey, kita akan jumpa dua jenis manusia. Okey. Yang pertama ni adalah batu jalan. Ini kalau orang yang nak buat networking lah, okey. Tapi kalau dia just jadi ahli biasa, dia pun kena study juga. Okey, sebab QM ni sangat mudah, sangat simple. Okey, you faham betul-betul tiga produk. Tersebut, okey. Okey, yang paling penting yang pertama you fahamkan syarikat lah, okey. Yang kedua, you fahamkan produk. Okay, sebab produk dia ada 3 produk saja. Okay. Dan yang ketiga, you fahamkan program reseller program. Jadi you study 3 benda ni saja. Okay. Study benda ni, company tadi, produk, reseller, dan satu lagi adalah sistem. 4 semua. Okay. You fahamkan sistem. Macam mana cara nak jual, macam mana cara nak beli. Okay, macam mana nak cepatkan duit masuk dalam akaun. Okay, macam mana nak copy link bagi dekat orang. Okay, so benda tu simple saja. Okay, so mahirkan 4 diri anda benda ni. Okay, so kalau anda mahir benda ni, insya-Allah saya jamin anda pun akan jadi mabuk emas. Okay, so kalau hampa study memang anda akan mabuk emas. Pada permulaan saya buat content mentor ni memang saya mabuk lah. Lebih kurang 3 bulan yang pertama tu, okay, memang saya mabuk. Mabuk memang tak boleh tidur. Tengah malam pun berjaga tengok. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak mendalami benda ni. Mabuk tu bukan setakat mabuk. Mabuk buat research, study dan terus study. Walaupun saya dah ada
dah faham tapi saya terus belajar. Saya masuk kelas orang, saya masuk kelas ni, saya masuk kelas ni. Okey, sebab saya nak fahamkan cara dia bekerja macam mana. Okey. Kemudian bila you all buat rekrutmen, okey, dia akan ada you akan jumpa dua kategori manusia. Okey, yang pertama ni adalah kategori kura-kura. Dia lambat, dia slow gila. Okey. Yang ketiga ni yang laju macam arnab. Okey. So kalau tengok dekat sini bagi saya, satu you akan jumpa batu permata. Okey, you akan jumpa batu permata. Okey. Yang kedua you akan jumpa batu jalan. Maksudnya ni kalau batu jalan ni ramai. You jalan je you dah tersepak dah. Okay, sebab apa? Dia sangat banyak batu jalan ni. Okey. So, sekarang batu jalan ni lah yang bagi benefit juga dekat kita, tetapi dalam masa sama ni dia bukan special one. Okey. Tetapi dalam rekrutmen ni kita nak cari batu permata. So dalam batu permata ni memang sangat mencabarlah. Okey. So tak dalam 100 orang kita rekrut mungkin terjadi 2 ataupun 5 orang saja. Selebihnya tu adalah batu jalan. Ini bukan saya nak fahamkan yang orang tak buat tu batu jalan. Tapi saya nak bagi permudah bicara kita tu. Kan? Dengar macam kasar. Saya memang jenis kasar. Okey. Tapi saya nak bagi anda dapat absorb dengan lebih cepat. Macam tu kan. Tapi janganlah ambil hati. Ni nak bagi apa? Memudahkan. Okey. So ada lagi tak soalan? Ada banyak lagi Tuan Anas. Dan kita pun sekarang dah pukul 9.52. Right, so saya akan baca soalan yang seterusnya daripada iPhone ni, tak tahu nama. Produk mana yang dapat masa yang singkat? Okey, so kalau tanya saya, okey, saya tak nak garanti produk mana paling cepat dan paling singkat nak buat untung, tetapi berdasarkan pengalaman saya, okey, so the best produk bagi saya adalah produk GAE kali 10, di mana aset kita, kalau kita ada duit RM1,000 ke RM10,000 ke, okey, RM100,000 sekalipun, okey, you dah dapat, kalau you masuk account GAE kali 10, okey, aset you akan digandakan kepada 10 kali ganda. You beli RM100,000, aset you akan jadi kepada RM1,000,000. The best part, keuntungan you tu akan dikira daripada jumlah RM1,000,000 tersebut. Jadi cara kaedah ni, you all lebih cepat nak untung berbanding produk-produk yang lain. Tapi totally semua produk ni adalah produk yang bagus. Kita kena lebih mendalami berkenaan tentang produk. Okay, lagi next question. Berdasarkan pengalaman Tuan Anas, kalau nak beli GAE pada harga pagi ni, iaitu $63.33, okey ke atau baik tunggu dulu sehingga harga turun lagi? Sebab kalau tengok chart harga tengah tinggi sekarang ni. Okey. So bagi saya lah, okey, saya pun ada beli baru ni, saya beli 5 unit. Saya beli pada harga 63, ni harga LME 63.29. Lebih kurang lah. Sekarang ni 63.33. Saya ada beli 5 unit. Kemudian jatuh lagi baru ni 62.99. Saya pun beli lagi 3 unit. So saya tambah. Sebab apa? Sebab kita kena tengok dalam keadaan sekarang ni, okey, potensi untuk gold melonjak naik tu lebih tinggi berbanding dia nak jatuh. Sebab apa? Kalau tengok currency sekarang ni, sebab gold ni dia berlawan dengan mata wang USD. Okey. Jadi sekarang ni nampak USD tengah lemah. Okey, jadi bila USD tengah lemah, gold akan melonjak naik. Begitu juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Bila ada bank run dekat US, okey. Bila ada faktor sekarang ni, kalau kita tengok dekat luar negara, China dengan US nak berperang. Ini antara negara yang terbesar di dunia. Okey. So bila berlakunya peperangan, okey, menyebabkan harga gold akan melonjak tinggi. Jadi bagi mana-mana yang ada duit, okey, bagi mana-mana yang ada duit, okey, kalau nak beli akaun GAE tu should be no problem lah. Sebab apa? Potensi untuk gold melonjak ni lebih tinggi. Ni berdasarkan prediction, berdasarkan carta graf. Kalau tengok dari segi fundamental gold ni pun memang gold akan pergi lebih tinggi. Tapi wallahu alam, nak pergi itu bulan depan ke, okey, bulan yang seterusnya ke, minggu depan ke, saya pun tak pasti. Tapi memang akan ada pergerakan yang lebih besar untuk next month lah, next week. Tapi sama ada cepat ataupun lambat bergantung kepada keadaan semasa. Okey.
Tuan, Puan Methlina Muhammad Yusof tanya Tuan, step macam mana nak bermula Quantameter sebagai pengguna dan juga untuk bermula sebagai kerjaya. Mungkin ada yang baru-baru bermula nak tahu bagaimana caranya serba ringkas. Okey. So macam saya sendiri bila saya bermula di Quantameter di QM ni, saya terus beli akaun GAE. So kalau you all ada modal, kalau boleh terus beli akaun GAE kali 10 lah. Jangan beli GAE kali 5. No, bagi saya no, kali 5 tak payah beli. Okey. Kalau orang yang tak berkemampuan, yang tak bekerja tapi nak buat benda ni, boleh beli GAE 5. Tapi bagi saya haramkan you all beli kali 5. Sebab apa? Spread dia lebih tinggi 4%. Okey. Spread dia lebih tinggi 4%. Okey. And then gandaan dia sebanyak 5 kali saja. Tapi kalau you all beli kali 10, you all lebih cepat nak untung. Okay, you boleh untung 10 kali ganda. Dan dia punya markup dia, spread dia, markup ni adalah nilai keuntungan syarikat. Dia hanya markup kat kita lebih kurang 3% saja. Jadi kalau emas tu naik 4%, okay, you all dah untung 1%. Kali dengan 10, you all dah untung 10%. Jadi tunggu emas naik 4% saja. Okey, purata kenaikan emas setiap tahun average lebih kurang 15 hingga ke 25% purata. Okey. So kalau emas tu naik 4%, you all dah untung 10%. Kan. So kali 10 ni lebih cepat. Okey. Jadi you jadi terus. Jadi bila you all beli kali 10, automatically you akan jadi sebagai introducer. Okey. So daripada introducer tu, you all cepat-cepat jadi dealer di mana nak buat pembelian yang seterusnya. Nak beli lagi 1 unit, 2 unit ke 10 unit sekali, jangan beli pada akaun yang pertama anda masuk tadi. Tetapi beli menggunakan akaun yang kedua, daftar anak, daftar ayah, daftar adik, daftar abang. Beli guna akaun dia orang. Beli guna akaun dia orang sebab apa? Kaedah ni lebih memendekkan untuk anda lebih cepatlah untuk anda dapatkan figure RM30,000 tu. Sebab apa? Kalau betul-betul you nak buat income dalam bidang ni, you betul-betul nak jana pendapatan harian secara dibayar dalam bentuk USD, bagi saya jadi dealer. Wajib jadi dealer. Yang dengar hari ni, yang masuk dalam ni, kalau boleh saya minta jasa baik anda. Ni bukan untuk diri saya, ni untuk you all. Kalau boleh cepat-cepat jadi dealer. RM30,000 senang saja. Saya balik, ambil peluang hari raya nanti, ambil peluang hari raya nanti berkongsi dengan family anda. Saya time hari raya saya balik, raya kedua saya naik dealer. Saya buat QM ni penghujung bulan puasa. Saya balik je hari raya, hari raya pertama tu income saya hari raya pertama. Orang lain kalau nak buat kuih raya, duk makan kuih raya, saya hari raya pertama saya present dekat TV. Saya buat presentation dekat TV rumah saya. Sebab apa hari raya pertama tu semua family berkumpul dekat rumah saya. Jadi bila ada ramai yang berkumpul dekat rumah saya, mudahlah kerja saya. Saya pun tak cakap banyak. Saya pun tak inform kata saya buat QM. Cuma adik-beradik saya tanya saya sebab apa? Depa nampak saya post dekat Facebook. Jadi bila dia orang nampak saya post kat Facebook, dia orang tanya saya, Anas, buat emas juga ke? Macam mana cerita kat kami sikit. Mereka pula yang excited kan. Sebab apa? Emas ni dia ramai orang suka. Tambah-tambah lah kaum golongan wanita lah. Jadi bila ramai suruh saya cerita, saya pun buka dekat TV, cucuk iPad saya dekat TV dan buat presentation itu. Alhamdulillah, semua family saya pun ada terlibat join lah. Jadi hari raya kedua terus saya naik dealer. Kan? Di mana saya closing permulaan saya closing 10 unit terus. Salah seorang yang beli adalah yang kawan saya yang beli 10 unit adalah Didi Naya. Didi Naya dia beli 10 unit terus. Lepas tu mak menakan saya beli 10 unit, ada lagi beli 5 unit, lepas tu campur-campur lah. Total cukup figure, cukup 30,000 dan ada lebih pada 5 orang manpower. Lebih lah. Saya ada banyak lah. Direct saya ada ramai. And then hari raya kedua terus saya naik dealer. Saya ambil masa 5 hari saja untuk naik dealer. Jadi kalau boleh you all cepat-cepat buat keputusan untuk jadi dealer. Jangan lambat-lambat. Sebab apa? Yang rugi tu bukan saya.
tapi adalah diri anda sendiri. Okey. Laju Tuan Anas 5 hari je dah naik gila. Kena rajin. Sebab tu sebab kita tak mau jadi batu jalan. Saya tak nak tak nak orang anggap saya batu jalan. Saya nak jadi batu permata. Kan? Okey. Okey Tuan Anas. Puan Fazni tanya, nak buka akaun Quantometer untuk anak, dokumen apa yang kena submit? Okey, yang tu okey, kena minta. Dia ada, saya nak bagi tahu tu banyak sangat. Okey. Dia ada template dia, okey, boleh minta, boleh rujuk dalam grup, okey. Nanti pihak admin akan bagi. Pihak admin akan bagi kepada anda lah. Okey, nanti minta template. Kalau tak dapat tu nanti PM saya. Kalau tak dapat, kalau boleh kena cari direct siapa yang rekrut anda. Kemudian cari dealer dia siapa. Kalau tak ada, inform dalam grup je. Nanti akan ada orang akan inform, akan guide anda dalam tu. Betul, ramai yang akan membantu nanti. Okey, soalan yang seterusnya. Tuan Anas minta explain setiap 3 fasiliti Quantometer dari Puan Adida. Okey. So, okey, produk ni ada tak banyak, ada 3 saja. Okey, kena ingat betul-betul lah. Okey. Produk yang pertama adalah GSA, Gold Storage Account, Gold Saving Account. Okey. So produk ni sama macam dengan account bank di mana you all boleh buat transfer, you all boleh beli emas, boleh beli serendah RM10, okey. You all boleh keluarkan physical emas, you all boleh simpan emas dalam tu, okey. You all boleh transfer kepada ahli siapa saja. Ini adalah account storage, account simpanan biasa, okey. Untuk account GSA ni dia punya spread, dia punya markup dia adalah sebanyak 7% saja, okey. So di mana kita beli emas dan simpan emas dalam sistem kita sendiri. Okay. Nak ganti saya. Okay. So itu yang pertama lah, akaun GSA. Okay. Kita boleh beli emas serendah RM10. Okay. Setiap pembelian emas kita ni akan merujuk kepada harga emas dunia. Okay. Harga emas dunia iaitu London Metal Exchange, LME. Itu adalah bahasa emas. Okey. Itu untuk akaun GSA yang pertama. Okey, untuk akaun yang kedua, okey, dia kena nak buat akaun yang kedua ni, dia mesti kena ada akaun yang pertama dulu. Maksudnya kena ada emas dululah. Kena ada emas baru boleh buat akaun yang kedua. Kalau tak ada emas, tak akan boleh buat akaun kedua. Jadi kena ada emas dulu dalam akaun yang pertama. Okey. Kemudian daripada akaun yang pertama tadi, kalau you all nak convert, nak pajak lah, cerita dia pajakan Aranu lah cerita dia. Okey, akaun yang kedua ni adalah akaun pajakan Aranu. Okey, tapi dalam istilah Quantometer dia tak panggil pajakan, dia panggil convert. Okey, di mana you all boleh convert 85. Okey, di mana akaun convert ni you boleh dapat pembiayaan sebanyak 85%, okey. Dan the best part, you masuk dalam akaun convert ni di mana you duit tak akan hilang, you dapat cash dalam masa sama, emas you tak akan hilang. Jadi you nak, kalau you sayang, okey, tak nak withdraw duit daripada akaun GSA, sayang, you boleh pajak lah, you boleh buat GCA, Gold Convert Account, okey. And then bila you buat pajakan dekat sini, tak payah fikir dia punya upah simpan nak bayar. Upah simpan kita rendah aja. 3.5%, 3.5% setahun, okey. Dan dia juga based on prorate, dia buat kiraan prorate, okey. Kemudian dia punya tempoh masa. Okey, kalau kita buat pajakan dekat luar, dia ada tempoh masa. 6 bulan, okey. Tak continue surat 6 bulan, dia akan continue kepada 12 bulan, okey. Tak habis pada 6 bulan, kita continue pada 12 bulan. And then dia ada 18 bulan. Jadi kalau you all tak bayar untuk tempoh 18 bulan tersebut, okey, potensi untuk emas you tu akan dilelong. Okey, bagi saya produk pertama, produk yang kedua ni sangat-sangat menarik. Sebab apa? Sebab produk akaun GSA ni, okey, kalau kita jumpa pajakan Aranu kat luar, yang pertama sekali dia orang tak boleh bagi macam Quantometer. Sebab apa? Dia ada tempoh masa. Dia terhad pada 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan. Lepas tu pula kadar upah simpan dekat luar sana lebih tinggi, lebih kurang 9 hingga ke 25% kadar upah simpan di luar. Okey, macam baru ni saya boleh closing, satu staff bank, okey, di Alostar.
bukan setakat staff dalam tu, masuk dengan bos dan juga manager dia. Okay. So satu bangunan tu masuk di bawah grup saya. Kan? Satu bangunan tu termasuk manager dari atas sekali, bawah sekali, second, semua dah masuk, alhamdulillah. Okay. So dia tertarik dengan saya adalah di mana content metal ni, okay, you tak perlu fikir pun nak bayar upah simpan bila, you tak perlu fikir pun nak bayar pajakan balik tu bila. Sebab apa? Dekat content metal ni dia tiada tempoh masa. Okay. Di mana kita hanya perlu tunggu saja emas tu ada kenaikan, di mana bila ada kenaikan, emas tersebut akan cover apa yang kita dah ambil, iaitu pembiayaan yang kita dapat dan juga upah simpan yang kita perlu bayar. Maksudnya kita tak perlu fikir nak bayar benda tu, kita biar harga emas tu sendiri untuk cover dia. Okey, bagi saya untuk akaun convert ni, dia adalah untuk retirement kita, second APF ataupun KWSP kita yang kedua. Ini untuk produk GSA dan juga produk GCA, Gold Saving Account, Gold Storage Account dan juga Gold Convert Account. Okey. Ini bagi saya produk ni pun dah menarik, okey, dah tertarik. Saya akan tanya soalan kat klien. Okey, puan rasa produk pertama yang produk kedua menarik tak? Dia cakap okey, menarik. Okey. Puan nak tahu tak, ada produk yang ketiga puan yang paling gila-gila menarik puan. Yang ni lah yang orang dapat untung, yang orang dapat pulangan, okey, lebih daripada 20% dan ke atas dalam tempoh yang sangat singkat. Okey. Saya tak cakap lah puan masuk dengan saya garanti puan dapat return dalam tempoh sebulan. Tak. Okey. Tapi dia ni bergantung kepada harga kita beli dan juga harga kita jual, bergantung pada pergerakan harga masa-masa. Okey. Untuk produk yang ketiga ni sangat best, di mana okey, saya akan cakap dengan puan, saya ada satu platform, okey, di mana platform ni boleh menggandakan aset puan kepada 10 kali ganda. So kalau puan ada 10,000, saya boleh gandakan duit puan kepada 100,000. Di mana bila ada kenaikan harga emas, puan bukan untung daripada 10,000, tetapi puan akan untung daripada nilai 100,000 tadi. So puan nak mana? Nak untung 10,000 ataupun nak untung atas 100,000? Okey. Konsep dia sangat mudah. Sama juga dengan konsep pembiayaan rumah. Okey. Kita nak beli rumah 1 juta, kita tak perlu keluarkan nilai 1 juta pun. Kita just keluarkan deposit 10%. Another 90% kita akan gunakan konsep others people money. Maksudnya orang yang bijak ni dia melabur menggunakan duit orang lain. Okey. So kita nak beli emas, kita nak beli emas dengan jumlah yang besar, kita leverage on other people money. So kita gunakan duit pihak QM lah. Begitu juga bila kita beli rumah, kita gunakan duit pihak bank untuk dapatkan pembiayaan 1 juta. Okey. Bila ada kenaikan harga rumah, dia akan ikut value 1 juta tersebut. Jadi bila kita nak jual ataupun kita nak refinance rumah tadi, bank akan tarik balik 90% dia, kita akan tarik balik 90% kita dan untung bersih kita akan ambil. Begitu juga dengan platform Quantum Metal. So dia sangat mudah di mana dia menggunakan kaedah tawaruk murabahah. Di mana bila kita nak terminate, nak batalkan, baru dia akan ambil charge kat kita. So the best part, charge dia, okay, yang dia dikenakan dekat kita atas pembiayaan yang dia bagi dekat kita, okay, hanyalah sebanyak 3.5% sahaja. Lepas tu pula dia buat kiraan based on daily rate, kiraan harian. Macam baru-baru ni, okay, saya beli 1 unit, okay, saya untung. Fee tu dia pulangkan balik. Dia baru guna fee saya lebih kurang 8 USD saja. Okey, total daripada 78 USD tadi, saya terminate tak sampai sebulan pun, 70 USD dia pulangkan balik dekat saya. Sebab tu saya kata Quantum Metal ni sangat-sangat bagus, di mana dia telus dan mengikut syariah, dan yang apa yang kita harapkan tu alhamdulillah memang menarik lah bagi saya untuk produk JE ni. Kan? Okey. So next question. Ini daripada Tuan Nik Farid. Mungkin tadi Tuan Anas dah pun sedikit sebanyak menjawab sebenarnya. Tapi saya bacakan juga, mungkin boleh jelaskan sedikit lagi. Berapakah peratus kenaikan harga emas dari harga kita beli untuk kita mula dapat untung? Okey. So kita kena faham ini, okey, kalau kita beli produk
JE kali 5. Okay, ni saya cerita ke JE sebab the killers produk kita ni adalah produk JE. Okay, JE kali 5, dia punya markup dia adalah sebanyak 4%. Okay, jadi kita kena target emas tu naik kepada 5% sahaja. Okay, jadi kalau emas tu naik 5%, kita dah untung 1%. 1% kali dengan gandaan 10 bermaksud kita untung 10%. Okay, itu produk kali 5. Dan yang kedua adalah produk kali 10, di mana produk kali 10 ni dia markup sebanyak 3%. Okay, jadi kita boleh target 4% dan ke atas. Ini ikut terpulang. Okay, nak tunggu sampai 60, nak tunggu sampai 10% ke 20% ke, itu you yang control lah. Okay, tapi untuk produk kali 10 ni emas naik kepada 4% saja, you dah untung 1%. 1% kali dengan 10 bermaksud you dah untung 10%. Okay, tetapi bila you all beli, you all kena tengok juga based on currency. Okay, dalam situation sekarang ni you kena tengok dalam currency. Kalau currency tu kita beli tinggi sebelum ni, dan bila kita nak jual tu rendah, you kena pastikan percentage tu dia lebih tinggi, mungkin 5% dan juga ke atas. Okay, so menjawab kot soalan tu. InsyaAllah. Okay, soalan daripada Puan Masita. Sekiranya kita meninggal dunia, apa jadi dengan akaun kita? Is it dia akan difaraikan atau macam mana? Okay. So far jangan risau. Okay, sebab akaun Quantum Metal ni dia boleh diwarisi. Okay, di mana waktu kita register pada permulaan tu, okay, dia ada form. Salah satu form yang kita isu iaitu nomination. Okay, nomination ni adalah borang penamaan lah. Okay, so borang penamaan kita boleh letak, kalau boleh saranan saya lah, letak dekat penama tersebut untuk akaun untuk orang yang berumur 18 tahun dan ke atas. Jangan letak anak yang baru 2 tahun, setahun. Sebab apa? Nanti dia pun pening, dia nak tengok JE nak untung macam mana kan. Okay, so bila you all letak nomination tu, bila berlakunya masalah kematian, okay, pihak Quantum Metal akan menghubungi penama tersebut, dan pihak Quantum Metal juga mungkin akan inform dengan you punya referral lah, okay, dan you punya direct dealer. Itu dari segi pihak syarikat lah. Dan kemudian kalau referral anda tahu di bawah anda ada kematian, dia pun akan bantu untuk assist anda punya waris tersebut. Okay, adapun pihak waris boleh direct menghubungi dengan pihak Quantum Metal. Itu sahaja. Okey. Dari Puan Fazmi, dia tanya, berbaloi ke kalau saya buat GCA setiap bulan selama 27 bulan untuk kumpul emas dalam GSA 100 gram? Okey, jangan tak berbaloi. Sebab apa? You all buat akak buat 27 bulan je. Kalau boleh buat selama-lamanya kak. Kan? Jangan buat 27 bulan rugi. Takkan nak simpan 1 gram. Kalau boleh kita nak simpan berkilo-kilo. Kalau boleh konsisten buat. Sebab GCA ni jangan tengok harga emas tinggi ke, kita buat je konsisten. Sebab apa? Matlamat kita ni adalah GCA ni adalah untuk long term investment. Jangka masa panjang lah. Jangan buat 27 bulan je. Kalau boleh buat 2,700 bulan. Lagi bagus. Okey. Konsisten lah Alright, so Puan Syah bertanyakan Tuan Anas dekat sini, sekiranya ada yang nak join tapi modal tak cukup untuk sekaligus beli 1 unit, ada tak solution untuk dia? Mohon sedikit penerangan. Okay. So, saya ada juga, okay. Saya tak nafikan ramai yang nak join dengan Quantum Metal tapi modal berkurang, modal tak cukup. Okay. Tetapi kita boleh bagi usaha dekat dia, okay, untuk beli produk JE kali 5, di mana dia boleh beli 3 unit. Syarat nak jadi introducer lah, okay. Dia boleh beli produk yang paling rendah. Sebab produk kali 5 ni Datuk Lim buat untuk orang yang tak berkemampuan. Takkanlah dia tak ada RM300. Okay, mungkin dia boleh beli bulan pertama RM1. Okay, bulan kedua RM1, bulan ketiga RM100. Ataupun dia beli bulan yang pertama ada untung, dia jual, dia beli bulan yang kedua. Okay. Kemudian yang kedua ni untung, dia jual, dia beli bulan ketiga. So mungkin tak sampai sebulan, akaun dia dah untung, okay, dan dia dah boleh jadi sebagai introducer. Okay. So kalau yang tak berkemampuan, beli saja produk JE kali 5, 3 unit, lebih kurang dalam RM300 lebih sikit je. Lebih kurang macam tu.
Okey. Boleh. Boleh. Sekejap. Okey, dekat sini ada lagi yang bertanyakan. Puan Syida ni dia tanya kalau berlaku kematian, macam mana? One time payment dari QM ke nomini atau macam mana? Okey. Dia okey, untuk one time, so pihak kontraktor tak akan bagi one time sebab akaun ni kita nak kena uruskan. Maksudnya nanti okey dah dapat, sebab tu kalau boleh saya sarankan letak anak yang berumur 18 tahun ke atas. Maksudnya penama kita tu wajib kena 18 tahun ke atas. Sebab apa? Sebab dia perlu buat termination, dia perlu withdraw duit daripada akaun tu masuk ke dalam akaun dia dan sebagainya. Jadi pihak kementerian tak akan terus bayar. Okey, berapa duit ada dalam tu bagi ke dia. Sebab apa? Sebab mungkin kita ada beli akaun JE, mungkin kita ada beli akaun pajakan. Jadi pihak waris tersebut boleh wariskan. Sebab tu kalau boleh kita kena educate juga anak-anak kita supaya dia orang faham apa platform yang kita sedang main ni. So anything pun berlaku, anak kita ni boleh waris harta peninggalan kita. Kalau contohlah macam okey Dr. Wirda, okey contoh income dia sebulan 300,000, 200,000, okey. Dia mungkin dah mendalami, dia dah mungkin ajak, dia dah boleh faham dah anak dia buat apa. Dia dah mungkin educate anak dia. So bila berlaku kematian, okey, akaun tersebut akan diwarisi oleh anak dia. So macam itulah lebih kurang. Okey, Tuan Nas, kita ada soalan lagi sekali berkenaan dengan GAE 10X dari Puan Adida. GAE 10X dikatakan gandaan 10. Jika satu unit GAE 10X bersamaan dengan RM1,500, bagaimana kiraan dikatakan gandaan 10? Oh, yang ni kena masuk kelas teknikal ni. Kelas teknikal. Gandaan macam ni. You beli satu, okay, you beli satu unit $250. Okay. You beli je automatik, pihak kontimeter akan bagi lagi sebanyak 9 kali ganda. Okay, dia akan bagi lagi $2,250. Jadi satu campur dengan 9 jadi 10. Sebab tu produk dia nama GE kali 10. Okay. So jadi total yang aset yang you akan dapat sebanyak $2,500 Okay. Bila ada kenaikan harga emas, okay, dia akan ikut pada nilai 10 kali ganda tadi. Dia akan ikut pada nilai $2,500. Jadi bila you untung, okay, you bahagi balik dengan modal yang you keluarkan kali dengan 100%, you akan dapat kiraan sebanyak 10 kali ganda. Itu yang menyebabkan kita untung 10 kali ganda tu. Sebab apa? 1 campur dengan 9 jadi 10. Keuntungan kita akan dikira daripada nilai 10 tadi. Bila you all terminate, pihak syarikat akan ambil balik lah. Dia akan ambil balik 9 kali ganda tadi dan you pula akan ambil balik modal you. So you untung atas nilai 10 kali ganda. Quantimeter tak akan bagi modal dia balik. Quantimeter tak akan bagi saja dekat kita modal yang 9 kali ganda tu. Dia hanya pinjamkan saja. Bila you all dah terminate, dia akan tarik balik emas dia. Macam itulah. Okey. InsyaAllah semoga Puan Adida faham. Dan bila Tuan Anas sebut pasal kelas tadi, dan ada juga yang bertanyakan tentang kelas, InsyaAllah intensif training seperti sebelum puasa kita akan sambung balik selepas raya. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan perlu kelas tersebut, tuan-puan boleh rujuk di video rakaman Zoom yang TGC sediakan dekat dekat YouTube. Okay, the good club. Alright, so soalan seterusnya dari Puan Rosia Rasti. Okey, bukan soalan. Okey, seterusnya Puan Miss Lina ucapkan terima kasih kepada Tuan Anas sebab penjelasan. Okey, dari Puan Liz. Tetap setiap bulan secara konsisten, mana lebih bagus? Saya GCA kan dulu dan lebihan 1,700 saya beli GAE 10 kali ganda, atau saya beli GAE 10 kali ganda dulu, lebihan saya simpan untuk next belian. Okey. You kena faham. Okey. Jangan kalau nak buat GCA terus buat GCA. Okey. Kalau nak buat JE terus buat JE. Jangan beli GSA
Kemudian daripada GSA beli pula JE sebab you akan dikenakan spread sebanyak 2 kali iaitu 7% dan juga 3, jadi dah jadi 10. So kalau boleh, kalau you all nak beli JE, terus beli JE. Kecuali you all ada commission. Daripada commission tu you all beli GSA, kemudian daripada GSA you all beli JE, tiada masalah. Tapi kalau you all beli account GSA, kemudian you all beli pajak, okey, dapat pajak tu you all beli pula account GE, cara tu salah. Saya tak galakkan buat cara tu sebab apa? You all akan dikenakan spread sebanyak 2 kali. Kalau kira secara teknikal, memang you all akan rasa rugi sedikit lah. So nanti tak boleh buat tu, nanti cikgu akan marah buat benda tu. Kan? Okey. Okey. Puan Rasti dia tanya, bila dah naik status dealer, jika beli unit GAE 10X dapat harga lantai kan dan still ada spread 3% kan? Okey. Dia macam ni. Kalau beli daripada payout due, daripada commission kita, kalau jadi sebagai dealer, okey. So jadi dealer ni banyak kelebihan dia. Cuma kena faham betul-betul. Okey, bila jadi dealer, kita akan ada kolom payout due iaitu kolom commission kita. Daripada commission, okey, kita boleh terus beli account JE, okey. Kita boleh terus beli account GSA without spread. Maksudnya kalau kita terus beli account GSA tanpa spread, maksudnya kita akan, disebabkan tak ada spread, kita akan dapat terus harga lantai dunia, harga markup lah. Harga markup lah, harga LME price. Okey. Tetapi kalau kita beli produk account JE, kita tetap ada dikenakan spread. JE memang nak beli daripada mana pun semua ada spread, semua ada markup. Okey. Kecuali account JSA sahaja. Tetapi kalau you all jadi dealer, bila you all beli account JE, you all akan dapat balik pulangan sebanyak 7%. So cara ni you all akan lebih cepat untung lah. Kalau emas naik 100%, campur dengan 7% yang dah untung, you dah untung lebih kurang 8%. 8 campur 10, lebih kurang 7 campur dengan 10, lebih kurang 17% lah. Kalau nak ikut secara logik. Okay. Okey Tuan Nas, dari soalan dari Teruna Lara. Tuan Nas yang handsome, saya nak beli lebih kurang 30 unit GAE 10X ni. Adakah harga sekarang selamat atau sesuai untuk saya beli? Perlu tak saya tunggu dulu? Tunggu harga bawah USD 60 bring Brad, mohon pencerahan. Okey. Dia macam ni. Bagi saya, bila kita beli akaun JE, aset kita ni akan digandakan kepada 10 kali ganda. Maksudnya kita dah ada modal lagi besar lah daripada RM30,000 ni, mungkin dalam RM30,000 dah digandakan kepada 30 kali dengan 10 dah jadi RM30,000. Okay. So, RM30,000 akan jadi RM300,000 lah aset kita. Okay. So, kalau you all nak tunggu harga 58, 59, 56, 57 macam sebelum ni, memang agak mustahil lah untuk nak dapat tu. Sebab apa? Sebab dah susah nak dapat harga tu. Sebab kalau tengok dalam keadaan sekarang, potensi gold semakin naik. Baru-baru ni, okay, macam sekarang pun, semalam pun saya sendiri ada beli pada harga 63.29 USD, kemudian harga emas tu turun. Kalau nak tunggu turun pun paling lowest lah boleh dapat 62 je. 62 pun 628, 629 tu pun paling lowest. Tapi potensi sekarang ni gold nak mendaki lebih tinggi. Jadi sebab tu orang cakap nak beli emas ni ada dua kaedah. Macam saya kalau okey, untuk amount RM30,000 tadi, kalau duit tu yang tak digunakan, duit tu yang memang bukan emergency, should be no problem. Sebab apa? Beli emas ni konsep dia beli dan tunggu saja, sebab risiko untuk kerugian dekat kontaminator ni boleh dikatakan tiada, okey, kecuali anda jual pada harga yang murah. Okey, so far bagi saya kalau nak beli tak ada masalah, okey, boleh beli saja. Cuma kita just tunggulah, sebab tu beli emas ni ada dua kaedah. Beli pun menyesal, tak beli lagi menyesal. Sebab beli yang pertama kita beli sikit, tiba-tiba harga emas melonjak naik, menyesal sebab aku beli sikit. Okey, kenapalah aku tak beli banyak sebelum ni, okey, kan? Kemudian yang ketiga, tak beli langsung. Sebab apa? Tak apalah, tunggu harga emas rendah lah. Tunggulah harga 58 lah. Tunggulah 57 lah. Tunggulah 56 lah.
pop-up harga emas makin hari makin naik. Setiap saat, setiap detik harga emas semakin lama semakin naik dan terus naik, dan akhirnya kita menyesal tak boleh beli. Itu dah kaedah membeli emas di Quantum Metal. Kan? Beli menyesal, tak beli pun menyesal. Ya, betul. Okey, Tuan Anas, Puan Misha ada tanya kita, macam mana nak daftarkan masuk penama dalam akaun kita? Okey. Ini soalan ni kena tanya dengan referral ni. Soalan basic sebenarnya. Okey. Benda ni yang perlu buat ada dalam masa kita nak buat awal-awal. Okey, kalau boleh you all jadi bila dah jadi sebagai inilah buka akaun dekat Quantum Metal, kalau boleh dalam masa kita buka tu terus immediately buat KYC, know your customer tu, edit profile, upload gambar IC, letak bank account supaya KYC ni anda ni cepat lulus. Nanti kalau bila anda tak buat, anda terus beli akaun GIA, okey. Bila nak terminate nanti susah. KYC saya tak lulus lah. IC saya kena reject lah. Lepas tu bising dalam grup. Bising dalam grup. Kenapa tak boleh nak terminate lah? Padahal dia punya KYC tak lulus lagi kan. Sebab ramai saya jumpa macam ni. Macam ni nak kena babak lah kan. Okey. So pastikan KYC anda ni lulus dengan lebih cepat. Okey. Alright, kita ada soalan dari Tuan Khalif mana? Dari mana hilang? Tuan Khalif Zaki. Tuan, macam mana cara kira GCA yang simple untuk tahu untung atau tidak? Net profit yang ditunjukkan oleh QM dekat holding inventory tu untung bersih atau kena tolak MF dan lain-lain? Ini teknikal ni nak kira ni. Okay, so simple je. Okay, masuk dekat holding inventory tu. Okay, you all tekan view statement. Okay, tekan view statement. So nanti dia akan keluarkan list yang you all dah pernah buat. Okay, so dekat situ dia ada dua. You all tengok detail kat atas tu, you nampak current value dengan payment value kot sebenarnya. Dengan modal kita. Modal kita apa? English lupa. Current value dengan payment value lah, tengok dekat situ. Betul tak? Saya pun lupa dah. Sekejap saya buka. Tak apa, saya try dekat sini sekejap. Sekejap Current value, down payment value. Okey, down payment, modal kita. Down payment, modal English lupa. Down payment value, betul. Okey. You all tengok down payment value ini dekat account holding inventory ya. Dekat account holding inventory, tengok dekat situ down payment value dan juga current value. Okey. So, senang aja. You all nak tahu untung ataupun rugi, pastikan current value lebih tinggi daripada down payment value. Okey, current ni nilai semasa anda. Okey. So macam saya senang aja. Saya akan ambil down payment value ni, saya akan tambah dengan 7% siap-siap. Okey. Lepas tu saya akan check dekat current value, pastikan current value ni lebih tinggi daripada account yang kita dah tambah 7% ni. Sebab apa? Sebab kita beli akaun GSA, kita dikenakan spread sebanyak 7%. Jadi pastikan akaun kita current value ni lebih tinggi daripada down payment value yang dah ditambah sebanyak 7%. Itu saja. Simple. Boleh ya? Okey. Mungkin tuan yang bertanyakan tadi dia boleh refer lah buku ataupun video yang sebelum ni. Ada soalan ke? Boleh tolong ulang balik ke Tuan Anas yang berkenaan dengan tadi tu yang current value dengan boleh transfer GSA RM50 kat saya. Gurau-gurau. Okey, macam ni, senang je. Okey. Simple. Puan masuk dekat akaun puan, okey, buka dekat akaun holding inventory. Okey. Masuk buka dekat akaun holding inventory, okey. Lepas tu tekan view statement kat situ. Okey. Kemudian kita akan nampak list senarai kita. Okey. So tekan dekat detail, okey, tekan kat ujung sekali, tekan dekat action. Kemudian tekan detail. Okey. So dia akan keluarkan total detail kita. Kita beli harga berapa, down payment kita berapa, current value kita berapa, net gain kita berapa,
net cash out kita berapa, baki 15% pun semua ada dalam tu. Itu adalah secara detail lah. Okay. So cara betul-betul nak pastikan akaun GCA kita dah untung, pastikan current value lebih tinggi daripada down payment value. Okay. So macam saya senang je, nak betul-betul untung, nak break even, okay. Masuk dekat, tengok dekat down payment value, tambah 7%, siap-siap. Okay, tambah 7%. Okay. Kemudian semak balik dekat current value, pastikan nilai current value tu, okay, nilai current value kita lebih tinggi daripada down payment value yang dah ditambah sebanyak 7%. Okay, itu saja. Kalau akaun tu dah lebih tinggi, maksudnya akaun tu dah break even dan dah start profit lah. Okay, terima kasih. Maknanya kita tambahkan balik 7% spread yang dikenakan pada kita lah. Yes, betul Puan. Okay, terima kasih Tuan Anas. Sama. Okey, tuan-tuan dan puan, sekarang dah pukul 10.32 pagi. Namun tadi kita mula lewat, jadi kita akan lewatkan juga 5 minit. Boleh Tuan Anas ya? Sebab kita ada beberapa soalan lagi untuk kita tanyalah. Soalan yang seterusnya daripada Tuan SP. Untuk GAE 10X, adakah saya mesti terminate pada date maturation itu? Apa akan jadi kalau saya terminate sebulan kemudian dan harga LME lebih rendah daripada buy price? Apa pula nasib saya kalau harga emas jatuh lebih daripada 8% semasa tarikh maturation GAE 10X? Okey. Dia macam ni. Okey. So kita beli emas ni kita nak untung lah. Kan? Semua orang nak untung, tak ada semua yang rugi. Tak ada seorang pun yang nak rugi. Begitu juga dengan diri saya dan begitu juga dengan diri anda. So sebab tu kita kena faham, kita beli harga emas, kita buy low, beli pada harga yang rendah dan kita nak jual tu pastikan harga dia lebih tinggi daripada akaun yang kita beli. Barulah kita akan untung. Tetapi bila harga emas jatuh, turun, okay, should be no problem. Okay. Tetapi kalau kita ada kekuatan kewangan, kita boleh tambah beli. Okay. Kita boleh tambah beli lagi sebab bila kita harga emas jatuh, bila kita beli, kita akan dapat grammage yang lebih. Tetapi kalau tak ada modal, kita just hold saja, tunggu balik harga emas naik balik. Okay. So sebab bila harga emas jatuh, even dia jatuh loss sampai kosong pun, sampai kita negatif pun, sampai kita kena bayar dah sampai negatif balik dan sebagainya apa. Okay. So tiada masalah sebab apa? Yang pertama, kita tak ada margin call. Kita tak kena dikenakan MC, itu yang pertama. Yang kedua, okay, kita tak ada force sell, maksudnya pihak syarikat Quantum Metal tak akan sewenang-wenangnya jual akaun kita. Dia tak akan jual akaun kita, dia tak akan inilah memang tak akan jual, dia tak akan force sell, dia tak akan MC kan akaun kita. So macam itulah maksudnya. Jadi tiada masalah. So kita beli, just tunggu. Sebab tu kalau boleh nak main akaun GA ni, kena ada kekuatan holding power. Kita boleh hold duit kita tu maybe dalam tempoh setahun. Okay, lebih cantik 2 tahun. Sebab kita tak boleh nak berdiam harga emas tu dan depan naik ke. Memang ada orang untung mentas untung baru ni 2 minggu, ada orang untung sebulan, ada orang untung 3 bulan, ada orang untung 2 bulan, ada yang untung setahun pun ada. Sebab apa? Sebab kita beli dan menunggu. Tapi kena kita faham, akaun GE ni kalau ada macam saya lah, ada duit lebih, tengok harga emas jatuh, saya beli akaun GE. Jatuh, saya beli. Jatuh, saya beli. Jadi bila harga emas ada kenaikan, kita boleh terminate by layer, satu. Jadi cara ni lebih cepat nak untung berbanding you beli dan tunggu 1 unit saja. Sedangkan orang lain dah untung berkali-kali, tapi kita disebabkan kita menunggu. Sebab kenapa kalau kita menunggu? Sebab kita tak faham. Bila kita tak faham, kita hanya menanti pokok buah yang luruh. Kan? Tapi kalau kita faham, kita letak tangga dekat situ. Jadi ada buah nyok, pokok kelapa lah. Orang Kedah panggil pokok nyok, pokok kelapa. Kita nak tunggu buah tu jatuh. Okay, nak tunggu buah tu jatuh. Okay, memang lambat lah. Kita tunggu dia ranum dulu, dia masak dulu baru dia jatuh. Tapi kalau you all nak cepat, ambil pokok muda, ambil buah muda, okay, nak rasa manis, okay, you all kena buat tangga 1, 2, 3, 4, 5, okay. Jadi bila you all buat tangga banyak, okay, you all boleh cepat tak ambil buah muda tadi.
Begitulah maksud dia. Maksud yang tersirat dan juga yang tersurat. Jadi kalau bila gambar jatuh, tambah beli lagi. Jatuh, tambah beli lagi. Sebab apa? Bila kita beli, gramage kita akan dapat lebih tinggi berbanding pada harga pertama yang kita beli. Okey Tuan Anas, Puan Ramlah Okey. tanya dekat sini. Kalau terminate GAE masuk ke GSA, lepas tu bila nak beli GAE balik, kita guna GSA. Okey tak kalau buat macam tu? Ya, sangat okey. Saya pun macam saya tak terminate. Saya bila cara cepat untuk you nak dapat balik profit, nak dapat immediately, terminate masuk dalam gold account. Gold account ni adalah account GSA lah. Okey, macam saya memang saya sendiri akan kumpul dalam account GSA. Sebab apa? Bila kalau harga emas turun dekat GSA pun dia tak efek sangat. Dia turun tiada gandaan. Okey. So bila you nak gunakan duit, you all boleh buat QM buy saja. Tapi bila contoh bila you buat macam tu, contohlah harga emas tengah tinggi naik, kemudian jatuh mendadak, okey. You all boleh immediately beli terus daripada akaun GSA. Tapi kalau you all masuk dalam akaun bank, nak kena tunggu 5 hingga ke 10 hari bekerja. Time tu lah harga emas jatuh gila-gila, jadi kita rasa panas hati. Apa ni duit tak masuk ni, apa lagi duit tak masuk ni kan? Bising. Sebab apa? Sebab fundamental dah maklumkan dah. Okey, kalau you all terminate masuk dalam akaun ni akan ambil masa. Sebab apa? Trafik yang tinggi. Benda ni bukan tak boleh salahkan fundamental. Okey. Sebab bila you all buat pertukaran mata wang daripada currency gold nak tukar convert kepada ringgit Malaysia, so benda ni lambat. Pihak bank tu sendiri yang lambat nak buat transaksi tersebut. Jadi menyebabkan pembayaran kita pun akan menjadi lambat lah. Sebab tu kalau boleh terminate daripada akaun GSA, nak beli tunggu je, boleh beli terus daripada akaun GSA. Cara ni lebih cepat dan lebih advance lah. Clear? Okey Tuan Anas, kita ada satu lagi soalan. Saya kira soalan ini adalah soalan terakhir dari Puan Adida lagi sekali. Tuan Anas, adalah Tuan Anas adalah antara wakil Quantum Metal yang menyumbang zakat Selangor. Boleh Tuan Anas beri pencerahan tentang kaedah zakat memandangkan produk QM mempunyai semua kategori zakat seperti zakat fizikal, akaun gandaan emas dan akaun tukaran emas? Okey. Dia tengok. Okey, dia zakat ni ada banyak. Zakat pendapatan dan juga zakat pelaburan. Okey. So zakat pelaburan emas lah. Okey, kalau zakat pendapatan, kita tengok setahun kita punya pendapatan lah. Contoh, kalau you all jadi dealer, okey, pendapatan kita katakanlah setahun lebih kurang 200,000. Okey. So daripada 200,000, you just darab dengan 2.5% sahaja. Maksudnya you kena bayar berapa? 200,000 kali dengan 25%. Okay, ini zakat pendapatan lah. Yang pertama dulu lah. Zakat pendapatan 200,000. Okay, darab dengan 2.5%. Okay, maksudnya you kena bayar RM5,000 lah. Daripada 200,000 ni kena tolak RM5,000 untuk zakat pendapatan. Itu yang pertama lah. Okay. Kemudian kalau zakat emas ni dia kena tengok setiap negeri, sebab setiap negeri ni dia punya kaedah syariah dia tu berbeza lah, tapi lebih kurang sama saja, cuma yang berbeza ni dari segi quantity gram dia. Okey. So ini saya ambil yang secara general. Okey. Untuk zakat emas, okey, kita kena faham satu kaedah. Yang pertama, mesti cukup haul setahun simpanan. Okey. Maksudnya mesti genap 12 bulan lah. Okey. Mesti genap daripada bulan Januari 1 hari bulan dan mestilah sampai 12 hari bulan. Mesti genap setahun. Itu kaedah yang pertama. Dan kaedah yang kedua, okey, emas kita tu mesti melebihi 84 gram dan ke atas. 84 ataupun 85 dan ke atas. Okey. Itu syarat yang kedua. Okey. Dan bila dah cukup syarat tersebut, dua syarat tersebut, okey, kita wajib dikeluarkan atas simpanan kita sebanyak 2.5% saja. Okey. So untuk makluman, okey, untuk produk JSA, okey, kalau you ada simpanan dalam akaun JSA, dalam akaun tu dah setahun cukup, okey, you wajib dikeluarkan, wajib kena bayar zakat sebanyak 2.5%. 100% daripada akaun JSA, maksudnya total akaun JSA itu you all kali saya siap dengan 2.5%. Okey. Untuk produk JA kali 5, okey,
dalam akaun tu kalau kita tengok dekat customer portfolio tu, total yang kita dalam tu kita ambil 5% saja. So contohlah dalam tu kita ada 100,000, so kita ambil sebab akaun yang kelima hak milik kita adalah 5% saja. So kita ambil 5%, okey, berapalah contohlah dapat 5,000 kali dengan 2.5%. Okey. Kalau untuk produk GAE kali 10, okey. Ini kalau produk GAE 10 ni you all dah simpan setahun lah cukup. Okey, kalau produk GAE kali 10, okey. Hak milik you adalah sebanyak 10% saja. Okey. So you ambil lah berapa, kalau 10% tu adalah sebanyak 500,000. Okey, 500,000 tu kali dengan 500,000 banyak sangat, katalah 100,000. 100,000 you all kali dengan 2.5%. So bila cukup syarat tersebut, memang kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk keluarkan zakat. Okay, itu sajalah. So harap menjawablah soalan anda semua pada hari ni. Kan sebab saya dah rasa tekak, saya dah sakit lah. Itulah. Okey. So jadi saya rasa setakat ini saja untuk sesi hari ini, dan sebelum saya buat penutup, ada tak apa-apa yang Tuan Anas nak bagi tahu sebelum akhir Zoom ni? Okey. So terima kasih kepada semua peserta yang hadir hari ini. Okey, so saya doakan anda semua cepat-cepat jadi dealer, cepat-cepat jadi DD, cepat-cepat jadi merchant. So doakan saya juga, okey, mungkin apa yang saya sampaikan ini bukanlah satu ilmu yang baru, mungkin semua orang tahu, tapi doakan saya juga untuk saya cepat-cepat naik merchant, mungkin pada bulan sebelum bulan 5 lah, bulan 4 ataupun last bulan 5 lah. Saya cuba fight secepat mungkin, insya-Allah. So sebenarnya yang baik, yang buruk tu datang daripada khilaf saya sendiri, dan manakala yang buruk tu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. So sudahi dengan saya bagilah pass button kepada kita punya moderator kita Huda, okey, untuk tutup program kita, majlis ilmu kita pada hari ini. So terima kasih banyak untuk anda semua, dan jumpa anda untuk hari inilah. Hari ini yang hadirkan program ke mana ni? Ke iftar. Okey, kita jumpa anda di sana hari ini. Kan? InsyaAllah. So itu sahaja daripada saya. Mohon maaf ada salah dan silap. InsyaAllah. So sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Anas kerana sudi menjadi speaker kita pada hari ini. Dan saya kira dekat ruangan Zoom ni Dr. Wida ada. Dr. Wida ada nak bagi tahu apa-apa ke? Jangan lupa petang ni iftar kita start pukul 5 lebih kurang. Tema baju raya je. Itu je lah. Okay, terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, buku kenali akaun emas anda sudah pun restock bersama dengan flyers, dan saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk follow Facebook page The Good Club by Dr. Wida untuk kita update kat sana link pesanan. Jadi sebelum saya tutup sesi petang ini, sesi pagi ini, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, semoga selamat sampai di sesi berbuka puasa dan tarawih bersama dengan merchant kita petang ini di Embun Resort Putrajaya. Dan insyaAllah esok kita akan bersiaran bersama dengan moderator SM Fairuz dengan sesi bersama 4 orang speaker berkaitan dengan consultants experience. Dan terima kasih dan sama-sama juga kepada mereka-mereka yang telah pun beri komen dekat ruangan chat. Ucapkan terima kasih kepada Tuan Anas dan saya. Alright, so saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada Zoom pagi ini, yang masuk awal tepat pada waktunya, yang remind di ruangan chat, yang memberikan respon, dan terima kasih juga kepada Dr. Wida kerana membantu menjawab di ruangan chat. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Anas sebagai speaker kita. Jumpa lagi Tuan Anas, insyaAllah semoga dapatlah berkongsi lagi nanti lain kali. Jumpa petang ni Tuan Anas, dan jumpa semua petang ni. Terima kasih. Okay, sama. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.